Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kaum majlis, musi dan juga kuasa masjid, muslimat yang dikasihi. Dalam Quran Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Allah berfirman, kamu berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan, tunaikan. Bahasa mudahnya, kau minta, aku bagi. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Tapi ramai juga yang bersungguh, yang terfikir, saya dah doa, dah Ustaz, tapi anak saya tak dengar cakap juga. Saya doa banyak dah, anak saya tu nakal juga, suami saya tu nakal juga. Saya dah doa banyak, sakit saya tak sembuh juga. Saya dah doa banyak, tu yang hutang duit saya 80,000 tu tak nak bayar juga. Saya kaya dah. Saya dah doa banyak, tak dapat-dapat lagi menantu. Saya dah doa banyak, 10 tahun dah kahwin, tak dapat mana. Saya dah doa banyak, persoalan demi persoalan terfikir. Nak kata tak doa, doa dah. Nak kata dalam Quran, Allah janji doa makbul. Dalam ayat bulan Ramadan, dia baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kalau hamba-Ku tanya kamu wahai Muhammad tentang-Ku, maka aku terlalu hampir. Aku perkenankan doa orang yang berdoa, maka berdoalah. Soalannya macam mana? Doa-doa tapi tak makbul. Maka para ulama menyebut dalam bab doa ni, dia ada resepi. Kalau orang masak, dia ada resepi dia kan, resepi. Contohnya nak masak apa ni? Nasi kandar. Betul disebut nasi kandar. Betul makhraj. Nasi kandar ni nak masak ni kena ada apa? Kari. Lagi? Apa? Kaskas. Benda tu kaskas. Kaskas secukup rasa. Apa lagi? Nasi. Baking powder dia tak masuk lagi. Biar resepi cukup, orang makan nanti sehingga menjilat. Bukan jari je pinggan tu menjilat. Bila cukup resepi, maka itu masak. Bila dalam bab doa dia tak panggil resepi, ulama panggil syurutul qubul, syarat makbul. Resepi supaya doa kita makbul. Yang kita tanya-tanya makbul ke tidak ni, cukup resepi ke tidak? Itu persoalan yang penting. Cukup resepi ke aku ni berdoa? Aku duk kata Allah tak makbul, tengok-tengok rupanya tak cukup resepi. Patut pun. Apa resepinya? Yang pertama,
al-yaqin. Yakin secukup rasa. Kalau saya seronok pergi ceramah masjid, surau, pejabat mana-mana pun, kalau ada muslimah, orang perempuan ni dia suka ambil nota. Apa ada buku nombor 1 yang orang lelaki biasanya teguh hafal. Imam Syafi'i semua ni. Nombor 1, yakin. Yakin. Nak yakin apa? Yakin Allah janji nak makbul. Yang kedua, yakin kita sedang komunikasi dengan Allah. Kita sedang bercakap dengan Allah. Lepas tu cek, cukup tak resmi? Masa kita berdoa, macam mana? Yakin cukup tak? Ustaz, anak makcik tu teruk sangat dah Ustaz. Berapa hari dah dia keluar, tak balik lagi rumah. Tak balik. Tak balik rumah tu. Orang tengah nak cakap bini ni. Tak balik-balik je Ustaz. Dah makcik doa tak kat dia makcik? Doa Ustaz. Doa tu doa lah. Tapi nampak macam tak ada harapan dah. Dia sendiri tak yakin. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni pada sangkaan hamba. Kita doa, kita tak yakin. Encik, sakit apa? Oh, saya ni Ustaz, lama dah kena kencing manis. Cari ubat tak? Cari. Doa tak? Doa Ustaz. Tapi doa gitulah, baik tak ada harapan dah. Cik sakit apa buat cik? Nampak berjalan hijau-hijau, sakit. Apa yang kat sedih? Kan? Sakit, go out. Doa pakai ubat tak? Makan. Doa tak? Doa. Tapi tak ada harapan dah. Doa tu iyalah. Doa tu doa lah. Dia tak yakin secukup rasa masa doa. Ya Ustaz, kalau kita yakin, ya ke subuh ke? Yakin. Kita tak cukup resepi. Yakin satu, yakin makbul. Yang kedua, yakin kita ni sedang berkomunikasi dengan Allah. Macam mana kita waktu doa tadi, lepas maghrib tadi, doa-doa kita, yakin tak kita sedang minta benda dengan Allah? Yakin tak? Yakin. Kata yakin tapi sambil duduk karu-katan. Kalau doa lepas isyak tu biasa sambil lipat sejadah kalau muslimah kan. Ada orang sambil doa tengok orang masuk. Oh, batu lentung ni beli Vietnam ni. Ni batu mahal. Adakah ini gaya orang yang yakin sedang komunikasi dengan Allah? Ialah kita tahu zaman sekarang sebelah tangan tak ada doa, sebelah lagi reply WhatsApp. Jadi doa ni. Dan kata doa nak makbul. Jadi kita yang tak cukup resepi. Kita kalau bos panggil menghadap, kita duduk macam mana bercakap dengan bos? Kalau hari pergi interview nak minta kerja, duduk elok-elok jawab. Duduk dalam majlis dengan menteri, dengan istana, duduk ni jaga protokol, tak bergerak ni. Gatal bakal bergerak gitu je, tak garu, jaga protokol. Bila dengan Allah, kita tak jaga protokol. Kita kata doa kita Allah tak makbul. Kita ni yang tak cukup resepi. Yang pertama yakin. Dua tapi tak dapat lagi gambar nak senyum. Boleh dah. Alhamdulillah. Masuk Facebook kan? Facebook? WhatsApp. Saya nak ambil kau lah. Mana yang bukan bisa ni.
tiru apa yang dibuat oleh Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar mungkin semua orang tahu kan, biasa dia ambil gambar kuliah dia buka Facebook. Rupa-rupanya apa yang Ustaz Azhar buat itu menjadi galakan. Orang tengok masjid kat Penang, kat Terengganu, kat Pahang, kat ni, menjadi galakan di tempat-tempat lain untuk buat majlis ilmu indirect. Betul. Dia jadi gitu. Saya tiru. Saya ada orang, oh bagus juga buat. Kita duk buat gitu. Kita share kat Facebook. Rupanya menjadi kesan di tempat-tempat lain. Dia orang jadi buat juga. Ustaz lain datang pun tak kisah. Ya. Masya Allah. Dan hari ini kita ramai sahabat-sahabat kita orang muda, Facebook menjadi salah satu medium yang sangat berkesan untuk dakwah, untuk kongsi jadual-jadual kuliah. Kadang-kadang program 2 hari je buat persiapan, tapi Facebook punya, WhatsApp punya ni subhanallah cepat menyebabkan promosi dakwah itu berjalan dengan cukup hebat. Saya selalu share, saya ada masjid yang dekat rumah saya kat Talijaya itu satu dia tempat yang saya ada kuliah mingguan. Hari Selasa malam Rabu. Itu memang saya kat situ lah masjid kat rumah. Tiap-tiap minggu kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Lepas maghrib kita baca Maksurah dulu ramai-ramai. Lepas Maksurah kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Lepas tu kita sembahyang Isyak. Yang pentingnya lepas Isyak tu lah makan ramai-ramai. Adalah dalam 500 orang, 550 orang tiap minggu kita baca kitab. Kat lain biasa jemputan lah, orang lebih ramai macam ni lah. Ada seorang budak muda, saya tinggal ni dekat Sawi Piramid, dekat Talijaya, kapal sini besar. PJS Talijaya. Ada seorang anak muda, datang dari Ampang. Orang pernah 20 tahun lah jarak Ampang dengan Sawi ni jauh, jam lagi hari Selasa. Tapi dia setiap minggu datang kuliah. Saya tanya, awak tinggal jauh, awak mana tahu ada kuliah sini ni? Jawapannya Facebook. Sebab yang muda-muda yang datang ni dia sudah ambil gambar, dia duk share kat Facebook. Jadi yang kat Ampang tu tengok, tak datang lah, datang. Menyebabkan dia datang tiap-tiap minggu. Saya ni kalau orang muda, biasalah saya tanya dah kahwin belum? Saya bagi jawab dah tadi kan. Yang jawab, dia jawab tak lagi. Setiap minggu saya akan tanya dia, bila nak kahwin? Setiap minggu, 2 tahun. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Tahun lepas, bulan 3, saya buat status Facebook sikit. Seorang anak muda dari Ampang tiap-tiap minggu datang kuliah. Moga semakin ramai anak muda seperti beliau hadir majlis ilmu. Bulan 3. Lepas tu tiap-tiap minggu saya tanya, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Sekali tu bulan 7, Pak Isyak dia datang salam, dia sengit. Dia buka beg dia, kat jemputan kahwin saya. Kata Alhamdulillah, bagi tarik saya nak uji. Dia pun sebab nak menangis. Ustaz dah banyak tolong saya. Kata tolong apa pula? Ustaz tolong saya. Tolong apa? Tak ingat tak bulan 3 dulu Ustaz buat status Facebook tu. Ada orang link pada saya. Ada seorang ustazah cari saya dari status Facebook ni. Dia tawarkan diri dia jadi isteri saya. Dekat jemputan kahwin. Saya kata, kenapa ustazah tu tak tawarkan diri pada yang buat status tu? Dia tawarkan awak. Allah. Kahwin. Lepas kahwin 2 orang pula datang. Tiap-tiap minggu datang. Soalan kita lain lah. Masih berdua ke dah bertiga? Soalan lain lah pula. Oh ni isteri dia dah bersalian nak sulung 2 minggu lepas. Alhamdulillah. Facebook. Jadi mungkinlah kita yang generasi ayah-ayah, yang generasi lebih senior, mungkin kita, kau orang muda sekarang memang benda ni sangat berkesan. Jadi kita bergerak seiring. Yang pakai Facebook, yang pakai YouTube, yang pakai tanpa poster pun tanpa poster. Apa yang penting, kerja sama. Untuk dakwah. Orang muda cara orang muda, orang dewasa cara orang dewasa. Yang penting dakwah. Okey. Syarat resepi yang seterusnya. Doa makbul. Yakin dah ada, dia kena ada tambah satu lagi, dia panggil al-khusyuk. Khusyuk
yakin satu lagi khusyuk, iaitu masa kita berdoa ni dengan penuh rasa mengharap dengan Allah, dengan penuh rasa lemahnya diri kita, kurangnya harapnya kita dengan Allah. Biasanya kalau kita tengok orang berdoa, kita kata Allah khusyuknya dia berdoa. Macam mana keadaan dia? Orang yang kita tengok lalu kita kata dia khusyuk, keadaan tu macam mana? Dan kita tengok dia duduk doa kat sebelah, oh khusyuknya dia berdoa. Biasanya keadaan dia tu macam mana? Nangis. Dia menangis. Macam mana masa doa tu nak menangis? Okey. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khusyuk tak? Jawab ikhlas, jangan ambil hati ustaz. Khusyuk tak? Nak jawab tak khusyuk tak? Ustaz rasa hati. Khusyuk tak? Sekali. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami sendiri. Kami buat dosa, Ya Allah. Kalau Kau tak ampunkan dosa kami, nescaya kami jadi orang yang sangat rugi, Ya Allah. Ada tak rasa lain dengan yang pertama? So rahsia nak khusyuk, nak menangis, nak tunduk, apa dia? Faham. Nak dapat khusyuk, kena faham kita minta apa dengan Allah. Orang ada pengalaman 10 akhir Ramadan di Mekah, semayang malam, sudais baca doa, Ya Allah. Menangis orang Arab, merau menangis. Dia tengok makcik-makcik Malaysia menangis juga. Makcik, kenapa makcik menangis? Faham ke doa? Tak faham. Dan sebab apa makcik menangis? Makcik tengok orang menangis. Makcik pun menangis lah juga. Okeylah, maknanya hatinya tersentuh lah juga. Tapi rahsia untuk menangis, untuk khusyuk, untuk rasa tu faham. Selalu orang minta, Ustaz, tolong bagi tips. Tolong bagi tips nak pergi Mekah ni, nak buat umrah ni. Apa tips? Kita kata tak ada tips, saya tak ada tips ni. Cuma nak pesan satu je. Doa dalam bahasa sendiri, your own language. Bahasa sendiri. Kita lebih faham, menjiwai apa yang kita minta. Doa bahasa sendiri. Orang Terengganu minta bahasa Terengganu. Orang Negeri Sembilan minta bahasa Negeri Sembilan. Orang Kelantan minta bahasa Kelantan. Orang Penang minta bahasa Penang. Awak tak dapat, Ya Allah. Jangan usaha teruk teruk bau dajak. Your own language, bahasa sendiri. Kita mengadu pada Allah. Dah Ustaz, mengadu apa? Allah tahu dah kan? Bukan beritahu, tapi mengadu. Allah tahu dah, tapi kita mengadu. Nak melahirkan jiwa hamba. Ya Allah, tak tahu dah Ya Allah, nak tunjuk macam mana anak aku. Ikut kawan sangat-sangat lah Ya Allah. Tak nak dengar langsung, asyik ikut kawan. Lembutkan hati dia, Ya Allah, biar boleh dengar nasihat. Mengadu pada Allah. Cerita, beritahu. Ada orang kata nak berdoa ni Ustaz, tak boleh sebut cerita semua. Wallahualam, bagi saya cerita semua pada Allah. Mengadu. Ada seorang tu dia pergi ke Mekah. Oh ini, dia lurus. Dia nak jadi jutawan. Dia doa sungguh-sungguh nak jadi jutawan. Setiap ada juga orang ni, setiap kali tawaf, Ya Allah, nak jadi jutawan. Kawan-kawan semua kaya, aku nak rasa juga nak jadi jutawan. Setiap kali tawaf tu nak jadi jutawan, nak jadi jutawan. Subhanallah. Dia balik umrah. Lepas bulan, dia ditukarkan tempat kerja ke Jakarta. Satu dia kerja di Jakarta. Ada yang ketawa, dia tak faham. Dia tak faham. Lepas bulan dia dapat gaji juta sungguh Pak. Kata lupa nak doa kat Mekah dulu, lupa nak sebut ringgit Malaysia. Dapat juta rupiah. Ada doa tu biar elok lah, biar jelas. Ada juga orang selalu doa,
salah. Sebab tu kita kata tak salah untuk mengadu, kita cerita, dan biar doa kita betul. Ya. Kita ada pengalaman kat Mekah. Makcik-makcik dia tak tahan wuduk. Orang perempuan susah kan kat Mekah nak pergi ambil air semayang Ustaz. Macam mana makcik tak tahan wuduk sangat ni? Tak sempat isyak Ustaz, susah pergi ambil air semayang. Kita kata makcik, air Zam-Zam ada depan Kaabah, tempat mustajab. Doa depan Kaabah. Oh ya Ustaz, makcik nak doa supaya tak kentut. Jangan doa tak kentut. Doa supaya tahan wuduk. Doa tak bentuk penyakit baru. Doa supaya tahan wuduk selesai ibadah. Kalau doa tak bentuk, balik kena cari ubat. Jangan tersalah doa kita. Walaupun doa sendiri, biar doa kita itu betul. Ustaz, habis itu saya nak kena doa untuk kata Rabbana hablana min azwajina Rabbana zalamna Rabbana atina, itu macam mana? Itulah yang paling afdal. Kalau doa daripada Quran, kita faham makna, itu the best, the bestest. Itu jadi the bestest, the most bestest doa. Yang dari Quran, yang kita faham makna, itu paling baik. Nombor dua, daripada hadis, yang kita faham. Tak faham Ustaz, nak apa bahasa Arab satu hal, nak ingat makna satu hal, boleh tak saya nak minta bahasa sendiri? Silakan. Mengadu kepada Allah. Khusyuk. Okey. Kemudian ada pula perkara yang menjadi penghalang doa makbul. Itu pun kita kena tahu. Kita dah ada resepi, tapi kita kena tahu perkara yang menjadi penghalang doa. Ada dua yang utama. Yang pertama, berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yahjab, fa yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li." Maksudnya, akan diperkenankan doa kamu selagi mana kamu tidak gopok dengan berkata, saya minta dah Allah tak bagi. Itu gopok. Anda hati kata akan diperkenankan selagi tak kata begitu. Kalau kata, itu menjadi penghalang doa. Jangan bersungguh dengan Allah. Ini al-isti'jal, gopok dalam doa. Ia bersungguh, minta dah Allah tak bagi Ustaz, saya sakit ni lama dah, doa dah Allah tak bagi. Tolong jangan bersungguh begitu. Doa dah Ustaz, tak semua juga cakap budak-budak sekarang. Jangan kata Allah tak bagi. Doa ikhtiar, tawakal. Kita usaha, kita doa, kita serah pada Allah. Bersungguh jangan sekali-kali. Dia menjadi sebab doa terhalang daripada dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dalam istilah doa. Ada satu lagi pokok istilah kita, pokok nak cepat. Ada juga. Apa maksud pokok nak cepat? Imam baca doa panjang sikit, dia kat belakang dia batuk belakang bila nak habis ni. Itu pokok kita lah. Pokok itu pokok tak elok juga. Tapi yang dimaksudkan dengan gopoh ialah dia bersungguh. Macam ada kisah seorang suri rumah. Suri rumah ni memang kuat berdoa. Setiap kali semayang fardu, lepas semayang fardu dia akan berdoa. Suri rumah ni doa untuk suami, doa untuk anak-anak. Tak tinggal doa lepas semayang fardu. Hari tu dia semayang asar. Masa tahiyat akhir dia punya hujan keluar. Allah ingat tadi basuh baju, ada sidai baju kan. Lepas habis beri salam, dia tak ada doa, ya Allah, macam biasalah, ya Allah, amin, bom, dia angkat baju. Bukan kedai mamak ni nak main macam biasa. Itu gopoh nak cepat. Ya Allah, macam biasalah ya, amin, bom, dia angkat baju. Jangan buat macam kedai roti canai gitu. Kita nak cepat, jangan doa lagi. Kita kata jaga protokol. Orang nak kerja kapal terbang, Assalamualaikum, tak sempat nak doa. Pergi lagi naik kapal terbang, tak payah doa. Kalau sempat doa, tak sempat jangan gopoh. Itu gopoh itu tak jaga adab. Ada pun gopoh
yang menjadi doa kita terhalang bila kita bersungguh, aku minta dah, Allah tak bagi. Yang pertama. Yang kedua, daya inilah banyak berlaku. Ini tolong jaga tuan-tuan. Walaupun doa depan Kaabah malam Lailatul Qadar, ada perkara ni doa tak makbul. Apa dia agak-agak? Berdasarkan hadis yang Nabi SAW cerita seorang anak muda yang bermusafir, wa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ini doa. Ini hadis. Nabi cerita ada seorang anak muda yang bermusafir jauh, mengangkat tangan dengan penuh khusyuk, ya Rab berdoa. Tengok, orang musafir doa mustajab. Dia khusyuk angkat tangan ke langit. Nabi kata wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makan haram, minum haram, pakai haram, diberi makan haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah perkenankan doa ini? Allah. Ini perkara nombor 2 yang menjadi sebab doa tak makbul. Kadang-kadang isteri berdoa di rumah, Allah tak makbul doa isteri. Sebab apa? Suami duk nipu kat pejabat. Suami meniaga tipu orang, bawa balik duit tipu, rasuah. Isteri berdoa Allah tak makbul. Rupanya suami duk pecah mana? Duit tabung tu, tabung ni dia khianat. Isteri bagus dah. Anak-anak berdoa Allah tak makbul. Sebab mak ayah claim overtime tipu kat office, claim mileage tipu, makan haram. Ini kita kena hati-hati. Dia makanan haram terbahagi kepada 2 kategori. Satu, haram lidati, haram itself, physically, menentu haram. Contohnya apa? Bangkai, darah, apa lagi? Agak, menentu haram, menentu fizikalnya haram. Daging babi, orang sini panggil apa? Babi ke khinzir? Babi. Orang sini, orang Pening panggil apa? Babi. Panggil babi ya. Sebab ada orang pernah tegur saya, Ustaz, kasar dia sebut babi. Jangan sebut apa? Sebut khinzir, Ustaz. Sebut babi Kena ingat, di akhir zaman manusia akan tukar istilah. Arak dipanggil apa arak? Minuman keras. Dia nak liberalizekan istilah akhir zaman. Riba dipanggil apa? Bunga, faedah. Itu istilah yang ditukar untuk liberalize. Zina dipanggil apa zina? Hubungan luar nikah. Kadang-kadang orang datang cerita masalah, dia kata, oh dia berzina ke? Ustaz, jangan cakap berzina, dia terlanjur. Istilah itu ditukar. Kan? Sebut babi. Kan kalau kita sebut khinzir, kan tak berapa babi je sekarang. Ya. Macam masuk Islam dah, khinzir, sunat dah. Tak. Sebut babi yang rasa hina, haram, keji. Rasuah, dia panggil duit kopi, tukar spoiler, tukar sporing, hadiah, commission, rasuah. Okey. Jadi balik pada makanan haram. Haram itself, menentu yang haram. InsyaAllah orang datang masjid tak terlibat sangat makan benda macam tu, InsyaAllah. Kan sini makan babi, ada kan? Yang paling kita bimbang, doa tak makbul disebabkan makanan haram kategori kedua. Macam mana? Makanan itu asalnya halal, tetapi dibeli dengan duit haram.
halal? Halal. Beli air ni dengan duit haram, air ni pun bertukar hukumnya jadi haram. Kan? Macam mana duit itu jadi haram? Yang kita sebut tadi, duit rasuah, duit tipu peniaga, hutang orang sengaja tak nak bayar, duit ada sengaja lagi. Claim overtime tipu, claim mileage tipu, apa lagi? Orang suruh jaga amanah, tabung itu, tabung ni, masuk poket dia sendiri. Ada jawatan minta rasuah. Ini kategori makanan haram, kategori kedua. Duit judi, duit menang judi. Dia beli temikan, dia beli durian, dia beli nasi kandar. Nasi itu halal. Duit menang judi, nombor ekor, menjadi haram. Doa tak makbul. Penang ada nombor ekor? Ada? Sport Toto, Magnum, Body. Satu nombor besar, satu nombor kecil. Ada lagi beli nombor ekor. Sini ada orang Melayu, orang Islam beli nombor ekor, ada? Biasa tu nombor ekor tu biasa yang kalau beli tu berapa harga dia? Berapa? Nombor ekor tu berapa harga? Nasib baik tak ada yang jawab. Dan saya pernah tanya kat sebuah masjid di kampung gini, berapa harga nombor ekor tu sekali beli? Terbilak jawab. Allah kata terbilak tak harga nombor ekor. Baru terbilak. Kawan saya beli, sedangkan kawan saya. Terbilak tak harga nombor ekor tu. Pergi semayang Jumaat, rokok jatuh nombor ekor. Orang sebelah tengok, oh celaka dia. Semayang Jumaat dia nombor ekor. Tak cepat dia pegang dia punya, takut jatuh juga. Menang, beli makanan. Makanan tu asalnya halal, beli dengan duit haram, jadi haram. Doa tak makbul. Makan gaji, waktu kerja dia buat kerja lain, curi tulang, pergi lepak kat kedai. Agak-agak duit gaji tu bersih tak dapat. Ini kena hati-hati ni. Kita hati-hati. Kita bimbang, apa ya Allah, aku doa tak makbul-makbul ni. Rupanya ada tu makan minum haram. Ya Allah. Duit pusaka, bagi tanah pusaka. Jadi yang sulung, yang muda kena, adik-adik kena. Kakak abang sulung sapu harta pusaka. Buat senyap, tak bagi tahu dia berani. Siapa tahu? Allah tahu. Nah, laku. Jaga harta anak yatim, dia sapu duit anak yatim. Tak? Anak abang kakak dah meninggal, dia tukar jaga, sapu senyap-senyap. Doa depan Kaabah, Lailatul Qadar, tak makbul, makan haram. Sebab itulah pada suatu hari ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pembantu dia datang bawa makanan. Dia, tuan, kita makan. Abu Bakar pun terus makan. Terus makan. Pembantu dia tanya, tuan, biasa saya bawa makanan, tuan tanya dulu makanan ni dari mana? Kenapa hari ni terus makan tak tanya? Abu Bakar kata, oh, aku lapar sangat tadi, tak ingat nak tanya. Dah ambil dari mana makanan ni? Pembantu dia kata, tuan, dulu zaman jahiliyah saya kerja tilik nasi. Zaman jahiliyah saya pernah tilik nasi orang ni mana. Tadi saya jumpa salah seorang tu, dia kata dulu saya tilik nasi betul-betul berlaku. Dia bagi duit kat saya. Duit tu saya beli makanan yang tuan makan ni. Abu Bakar kata, celaka kamu. Kamu hampir merosakkan aku. Abu Bakar jolok balik tegak dia, dimuntahkan balik makanan tersebut. Pembantu dia kata, kenapa ni tuan sampai macam ni sekali? Abu Bakar kata, kalau aku terpaksa keluarkan nyawaku sekali untuk keluarkan makanan haram ini, nescaya aku akan buat. Nak keluarkan makanan haram, walaupun kena keluar nyawa, aku akan keluarkan sekali. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula. Setiap darah daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih layak. Aku rela aku mati pun tak apa, aku nak keluar. Dari segi hukum fiqh, Abu Bakar berdosa tak? Tak berdosa, dia tak tahu. Di mana tahu?
Tapi inilah warak. Ini makna warak. Warak, dijaga setiap suapan yang masuk ke dalam mulut dia. Ya Allah. Okey, ini perkara yang menjadi penghalang. Ustaz, saya rasa saya buat dah semua resepi yang Ustaz kata. Lepas tu, yang kata jadi halang makbul tu saya tak buat semua dah. Tapi masalahnya saya doa tak makbul juga. Nak kata makan haram tak makan haram tak. Nak kata mengadu, faham, mengajak khusyuk, semua ada dah Ustaz. Tapi tak makbul juga. Macam mana? Dia begini. Anak kita umur 3 tahun. 3 tahun. Dia duduk main kat dapur. Duduk main-main kat dapur. Tiba-tiba ada seekor ular tedung masuk. Ular tedung masuk ke apa? Anak umur 3 tahun. Anak ni nampak ular tedung juga. Apa yang anak umur 3 tahun ni nak buat apa kat ular tedung? Dia nampak gok-gok dia. Nak pergi main, nak pergi pegang kan? Dia nak pergi main. Tiba-tiba mak nampak anak ada ular tedung dekat. Mak buat apa? Mak teruslah opakan nak style. Mak akan melompat-lompat pergi ambil anak. Apa akan berlaku pada anak? Nangis. Apa nangis? Tak dapat main. Nak main ular. Sebab apa mak tarik anak? Bahaya. Sebab mak tahu bahaya. Sebab apa anak menangis nak? Tak tahu bahaya. Ada perkara dalam hidup kita nak sangat, tapi Allah lebih tahu. Ular tedung tu aku tak nak bagi lagi kat kamu ular tedung. Lemah tak masalah. Nak sangat kahwin macam itu, Allah tak bagi. Jangan sedih sangat, cari orang lain. Nak sangat masuk sekolah tu, tak dapat. Jangan sedih sangat, life must goes on. Ada yang lebih baik. Nak sangat minta kerja, nak masuk sini, tak dapat. Jangan sedih sangat. Ikhtiar doa. Ibn Atha'illah sebut dalam kitab Hikam. Dia kata, kamu minta dengan Allah dengan penuh ilhah, dengan penuh arah-arah, tetapi Allah akan perkenankan dengan cara yang Allah tentukan, pada masa yang Allah tentukan. Bukan dengan cara yang kita nak, bukan pada masa yang kita tentukan. Allah yang pilih cara, Allah yang pilih bila, how, when. Allah yang pilih. Jadi kita faham. Tapi janganlah pula kita nak usaha apa-apa, doa-doa tak dapat. Ular tedung. Janganlah kita kata begitu cuma untuk mudah faham. Allah lebih mengetahui daripada hamba. Yang kita tahu kita nak usahakan, doakan. Tak dapat, Allah nak beri yang lebih baik untuk aku. Itu kaedah. Itu cara orang mukmin. Ikhtiar ada, percaya pada qada dan qadar pun ada. Bukan kita tak ikhtiar, tawakal je lah, ubat tak makan, tuition tak bagi, anak tak bujuk bila ada masalah, tawakal lah. Kena ikhtiar, kena doa. Akhir sekali kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab doa, ulama menyenaraikan ada tempat-tempat yang mustajab, ada masa yang mustajab, ada keadaan yang mustajab. Orang pandai pilih, dia pilih. Antara tempat yang mustajab di buyutillah, di masjid-masjid. Di antara masjid-masjid yang sangat mustajab, Masjidil Haram, Masjidul Nabawi, Masjidul Aqsa, 3 masjid. Antara tempat mustajab di padang Arafah pada hari wukuf. Antara tempat mustajab di Raudatul Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Antara tempat mustajab seluruh tempat tawaf, di tempat wukuf, tempat melontar, tempat mabit. Ini tempat-tempat yang mustajab. Ada peluang pergi. Ustaz, saya Ustaz nak pergi sangat kau, tapi duit tak cukup Ustaz. Tengok pada dalam akaun tu baru ada 3,000.
Kau ni daftar tabung haji tahun 2067. Saya mau daftar isteri saya pun 2067. Dia tanya orang tabung haji, masa tu isteri saya tu main cucu dia ni. Ke Mekah adalah pilihan Allah, bukan kerana duit semata-mata. Ingat, orang yang tulus, orang yang bersungguh, bila Allah akan pilih. Sebab apa saya kata ke Mekah ni bukan sebab duit, tapi pilihan Allah? Ada tak orang kaya tapi tak sampai Mekah? Ada. Ada tak orang tak ada duit sampai Mekah? Ada. Doa lah, minta lah. Tadi saya dekat Bani Solang, orang muda, engineer Petronas. Dia oil and gas, bukan staff Petronas, dia engineer dan bidang oil and gas. Ustaz, doa saya apa? Nak pergi Mekah ni buat haji dengan isteri. Saya tanya dia, awak pegang ke? Dah, saya tak pegang. Kata, awak buat rayuan ke? Tak buat rayuan. Dah, yang awak boleh begini? Tak tahulah Ustaz, tapi saya ni memang selalu berdoa dengan isteri. Masa nak pergi sangat Mekah pada usia yang muda. Tiba-tiba mungkin nama naik kan? Ya Allah, dia begini isteri muda lagi. Balik dah. Allah. Buatlah rayuan dengan Allah Subhanahu. Buat. Ada orang miskin, baru ni dekat masjid, untuk siap masjid, naik motosikal buru pakai serban. Ustaz, saya nak pergi Mekah ni, ada orang sponsor buat umrah. Saya kata alhamdulillah. Tapi saya malu Ustaz. Malu apa? Saya malu Ustaz. Malu apa ni? Oh ni, dia suruh saya pergi buat pasport. Nak pergi Mekah, nak buat visa. Masa tu saya duit buat pasport pun dah ada, 300 tak cukup. Saya senyap. Akhirnya kata kenapa tak pergi? Saya pun tengok-tengok tak malu saya. Duit tak cukup nak buat pasport. Oh, dia kata kenapa tak beritahu awak? Dia bagi 500, ambil pergi buat pasport, duit lebih lipat. Pergi Mekah. Cik nak doa apa kat Mekah nanti? Ustaz, yang pertama sekali saya nak doa kat Mekah ni, yang tu dah cik tu kali tu dia. Dia kata pakcik, ya Allah, lagi Mekah ada orang sponsor dia. Ada orang sponsor dia. Dia memang betul-betul, dia kata saya pun tak sangka Ustaz. Tiba-tiba lepas mayang pun dia ada orang panggil dia. Sebab dia ni memang betul-betul hidup dia untuk masjid tu. Lepas jadah, tutup kipas, sampah-sampah, tutup. Tuan-tuan, dalam masjid ni ada orang kaya-kaya sini. Kalau ada orang kaya, ada duit-duit lebih, tak sempat nak pergi Mekah, ataupun dah selalu dah pergi umrah. Cari orang-orang saleh, orang-orang ahli masjid, tempat kita tengok dia ni semangat pergi masjid. Pakcik, saya bayar wajib pergi umrah. Kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dah dia kat sana doa pula kat kita, berpanjangan doa. Oh. Okey. Tempat mustajab Mekah, Madinah, masjid. Waktu mustajab 1/3 akhir malam. Sebab ada orang yang memang tak boleh nak sampai Mekah, Madinah tempat, maka Allah Maha Adil, ada waktu mustajab. Dan ada tempat, ada waktu. Bagi orang yang berpuasa, lis-saimi da'watun 'inda fitrihi. Lis-saimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi. Bagi orang yang puasa, dia ada satu doa yang tidak ditolak ketika hampir buka. Maknanya hampir buka puasa waktu mustajab. Masjid buat majlis buka puasa, dia tu sembah bola kat lampu. Itu waktu mustajab. Dan bayangkan tuan-tuan, seseorang yang menghimpunkan tempat mustajab pada waktu yang mustajab. Allah. Dia seorang yang berpuasa, dia seorang yang bermusafir, berdoa di hadapan Kaabah ketika hampir berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, yang ada duit lebih, pergi sekali bulan Ramadan di Mekah. Indah sangat. Yang biasa dia pergi umrah ni, pergi rasa sekali umrah dalam bulan Ramadan. Nikmat. Kita himpunkan banyak. Kita musafir, kita puasa, dekat nak buka puasa, depan Kaabah pula, khusyuk pula, mengadu pada Allah pula. Ya Allah. Balik tanah air, satu.
Satu persatu Allah makbulkan, insya-Allah, yakinlah. Ini tempat. Campur pula waktu mustajab lagi, tengah malam pula. Waktu mustajab, antara waktu mustajab bila lama kemarau, hujan turun, itu waktu mustajab. Waktu mustajab ketika perang, di medan perang, dalam kemuncak perang, itu waktu mustajab. Bertembung Islam dan musuh-musuh Islam, itu waktu mustajab. Allah. Bainal adzanain, di antara azan dan iqamah, itu waktu mustajab. Tempat, waktu, keadaan. Antara keadaan mustajab, orang-orang yang dizalimi. Doa orang kena zalim, ini doa mustajab. Jadi jangan zalimi orang. Jangan duk fitnah orang, jangan duk khianat ke orang. Jangan zalimi pekerja, tak bayar gaji pekerja. Orang renovate buat baiki rumah kita, tak bayar penuh. Jangan zalimi orang. Doa orang yang dizalimi, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada hijab dengan Allah. Doa orang kena keadaan. Doa mak ayah pada anak. Doa anak kepada mak ayah dalam kubur. Doa kita pada mak ayah dalam kubur jauh lebih hebat daripada doa ustaz-ustaz untuk mak ayah kita. Kadang-kadang kita dah suruh ustaz doa untuk mak ayah kita. Doa anak lebih utama sekali untuk mak ayah dalam kubur. Ada mak ayah sibuk suruh ustaz doa untuk anak dia, betul, boleh. Tapi doa mak ayah untuk anak lagi power untuk anak. Itu keadaan. Sebab itulah mak ayah, tolong jangan sebut perkara tak elok pada anak-anak, nanti jadi doa. Jangan sebut yang tak elok. Saya ingat ada satu berlaku di negara Kuwait, di negeri Arab. Mak ayah ni, dia tak tahan sangat dengan perangai anak dia nakal. Bergaduh kat sekolah, bergaduh kat universiti, bergaduh dengan jiran. Balai polis benar muka ayah. Oh, haji datang lagi. Memang rutin. Dan akhir mak ni kering dah air mata dengan perangai anak lelaki. Ayah ni pukul, maki, celaka apa semua dah habis dah. Tapi teruk lagi perangai anak muda. Akhir sekali suami isteri ni kata ginilah, kita pindah je lah. Malu. Pindahlah ke tempat lain. Si ayah mak bawa anak-anak. Subhanallah, ini hijrah kita kata. Di rumah baru ini, mereka berjiran dengan imam masjid di tempat itu. Dan kebetulan imam ni orang muda, bukan imam muda, orang muda. Dan itu imam yang muda ni, dia kenal jiwa orang muda. Dia tengok budak ni duduk melihat motor, dia pergi sembang bak motor, tanya khabar, sembang macam. Imam tak pernah ajak budak ni pergi masjid. Dan budak ni tahu ni tak imam, tapi mesra sembang. Jom pergi minum, jom pergi minum. Sembang sama orang azan lah, saya nak pergi masjid lah. Dia tak pernah ajak. Ambil nombor telefon, duk mesej, duk WhatsApp semua. Sehingga budak ni dapat ni imam. Dia pun mula bertanya, saya ni kalau seluar ada minyak motor ni boleh semayang tak? Ni kalau ni macam mana nak ambil semayang? Dia mula bertanya. Ini ambil masa lah, bukan 3 hari, beberapa bulan. Menyebabkan budak muda ini semakin rapat dengan imam ni. Dan mula pergi masjid, mula dengan kuliah. Masuk tahun kedua, subhanallah, anak muda ini berubah, totally berubah. Orang paling gembira adalah mak dan ayah dia. Hijrahnya memberi kesan. Dia dapat kawan baru. Dia bukan saja pergi masjid, dia pula suruh adik-adik dia semayang. Bergurau dengan adik-adik, tolong mak ayah, tolong Tok Imam tadi. Dan dia menjadi antara pembantu yang rapat dengan Tok Imam. Dia pergi progres itu, pergi dia follow. Satu hari dia keluar dari rumah dia, pasang radio, mengaji Quran dalam kereta. On the way nak pergi program ceramah, nak bantu Tok Imam ni. Turun terowong sikit, kereta dia rosak. Lalu dia pun turun tengok nak pergi baiki kereta, tayar kereta dia, pergi tengok tayar kereta dia. Tiba-tiba sebuah lori besar datang dari belakang, rempuh kereta dia dan pijak dia, dan dia meninggal di situ, dicelah tayar lori.
radio kat kereta dia masih bunyi baca Al-Quran. Dia meninggal di situ. Jalan raya. Cerita imam tadi. Kata imam, bila saya pergi ke hospital, ahli keluarga yang hadir semua menangisi. Sebab dia dah berubah jadi orang baik, mati pula dalam keadaan yang sangat baik. Bila saya pergi ke wad, tengok orang menangis. Bila saya lagi hampir, orang yang paling kuat menangis pada hari itu adalah ayahnya. Anas sabab. Dia duduk nangis. Akulah sebab. Si imam ini tengok, hati dia tunggu. Dia kata hampir sejam. Apabila si ayah ni tenang duduk biar-biar, imam pun pergi dekat ayah, pakcik, alhamdulillah arwah pergi dalam keadaan baik, Allah sayang. Si ayah ni menangis balik. Anas sabab. Akulah sebab. Imam tadi kenapa dari tadi pakcik duk sebut macam ni? Kata pakcik tu, imam, dulu waktu arwah ni teruk perangai, pakcik selalu sebut di bibir mulut, kamu ni menyusahkan, mati di langgar lori senang. Allah. Anas sabab. Rupanya dia selalu sebut, kau ni menyusahkan, mati di langgar lori. Menjadi doa. Ayah-ayah, ibu-ibu nak marah macam mana pun pada anak-anak, tolong jangan sebut benda-benda yang tak elok. Marah, beleter, silakan, tapi jangan duk maki hamu, nanti jadi doa pun ayah pada anak. Maka kita dalam bab doa ni begitulah. Allah Ta'ala ajar kita supaya ikhtiar, ajar kepada kita supaya mengadu, mengharap dengan Allah, dan kita serah pada Allah. Di akhir ni saya selalu sangat, mana-mana kalau orang bercakap bab doa, subhanallah, walaupun ini pengalaman seorang ibu tunggal, tetapi sangat mendalam maksudnya dalam bab doa, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu kongsi cerita ni di mana-mana tempat saya pergi, kerana pengajarannya sangat hebat. Dia bukan orang alim, bukan ulama yang hebat, tetapi seorang ibu tunggal yang kematian suaminya, menyara anak-anak yatim di rumah. Dia ada anak-anak kecil kat rumah. Si ibu ni dia berniaga jual tapir. Yang mana tu lah buat 60 orang. Tapir tu macam buang tu lah. Kalau terkadang sebut tapir. Tapai. Jadi mokcik malam-malam dia berat tapai. Pagi esok dia kayu basikal, dia pergi jual kat pasar, cari rezeki untuk ada anak. Itulah rutin si ibu tunggal ini. Suatu hari malam tu dia berat tapai. Pagi esok dia nak pergi berniaga, dia buka-buka, dia tengok, tak masak. Ya Allah, macam mana hari ni sampai tak masak ni, nak pergi cari rezeki, nak berniaga ni untuk anak-anak kat rumah. Tak apalah, ya Allah, dia pun buku bekas tu atas bakul, dia letak atas basikal, kayu ke pasar. Ya Allah, ini nak cari rezeki ni sampai tak masak ni, ya Allah, tolonglah ya Allah, untuk beli makanan sikit budak-budak kat rumah. Macam mana ni ya Allah, ini tak masak ni, dia kayu. Sampai ke pasar, kawan jual kuih, kawan jual nasi lemak, dia pun naik ke tempat dia, dia duduk tempat dia, dia baca dengan sepenuh hati, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka pegang tadi sampai dia tak masuk. Allah, macam mana hari ni ya Allah. Dia pun ikat balik bungkusan dia tu, ya Allah, macam mana hari ni nak cari rezeki ya Allah.
aku ada buat dosa lah ni, mungkin tolonglah bagi aku sabar, bagilah rezeki lain kalau kena uji yang ini pun ya Allah. Jam 12 yang jual duit nak balik, yang jual nasi lemak nak balik, dia pun ya Allah teman ni. Cuma bila dah nak balik, dia kata aku nak tengok sekali lagi, moga-moga adalah sesuatu. Kali ini dia tarik nampak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk juga. Dia pun tutup balik lah. Nak angkat bakul, nak letak atas basikal. Tiba-tiba kalau kita lewat, tiba-tiba bulan depan ke sama boleh. Subhanallah. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Kak, tapai ada tak lagi? Saya nak tapai yang tak masak, ada tak? Dia kata ada, tapi kenapa? Tak, anak saya belajar di Mesir, balik cuti 2 bulan lepas. Kapal terbang dia petang ni. Jadi saya nak beli tapai yang tak masak. Kalau ada, dia nak bawa pergi makan dengan kawan-kawannya di Mesir itu. Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bila Allah nak makbul, bagaimana cara Allah nak makbul, itu kerja Allah. Yang penting kita kena terus berkayuh, berdoa, berikhtiar, berdoa. How Allah nak makbul, when Allah nak makbul, bagaimana cara, bila masanya, itu kerja Allah Subhanahu. Ini sikap dan sifat yang kita belajar. Perlu ada ikhtiar, perlu doa, dan berakhir dengan tawakal. Kalau ikhtiar tak ada doa, macam kita disombong dengan Allah. Tawakal tak ada ikhtiar, itu bukan cara Islam. Doa tanpa usaha, doa tapi tak usaha, pun tak sempurna lagi. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.